Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kita jumpa dengan Pak Chu Bumi. Jadi pada kali ini Pak Chu ingin berkongsi satu perkara yang juga kita sering semua orang tahu, iaitu bentuk muka bumi kita. Ada bukit, ada lembah, ada sungai dan sebagainya. Jadi kenapa sebenarnya muka bumi kita tidak rata? Biasanya beralun dan cantik. Jadi sebagaimana yang Pak Chu ceritakan sebelum ini, proses pembentukan gunung ganang itu adalah disebabkan oleh pelanggaran di antara dua plate daratan. Daripada situ maka berlakunya pembentukan gunung ganang, ataupun dalam istilah geologi dia panggil dia sebagai orogenesis ataupun pembentukan gunung ganang. Dalam teori tektonik yang sebelum ini Pak Chu cerita, memang jelas banjaran pergunungan yang ada di dunia ini adalah berkait rapat dengan sempadan di antara kepingan-kepingan yang berada di permukaan bumi. Itu kepingan lautan ataupun kepingan daratan. Jadi tanpa pelanggaran di antara plate-plate ini, maka tidak akan wujudnya perbukitan. Atau dengan kata lain, kerak bumi tertolak ke atas dan juga kerak bumi terperosok ke bawah. Jadi kerak bumi yang paling tinggi sekali menaik ke atas hasil dari pelanggaran di antara India dengan Eurasia adalah banjaran Himalaya. Sementara perlangan di antara keping lautan dan juga keping daratan adalah berlaku sepanjang Ring of Fire ataupun kawasan lingkaran api Pasifik, di mana bermula daripada Sumatera, daripada Aceh, terus ke bawah, menyusup di bawah Pulau Jawa, naik ke Sulawesi, dan kemudian naik ke Filipina, kemudian terus ke Jepun, dan terus ke naik ke Rusia, dan kemudian terus ke Amerika Utara, dan seterusnya pergi ke Amerika Selatan. Jadi itu merupakan suatu pelanggaran di antara plate lautan dengan plate daratan. Sebab itulah kita ada terdapatnya banjaran-banjaran tinggi sepanjang lingkaran tadi. Bagaimana dengan Malaysia? Pak Chu pernah cerita, di Malaysia sendiri, di semenanjung Malaysia kita ada pelanggaran di antara Sibu Masu atau sebelah pantai barat dengan sebelah pantai timur. Pelanggaran di antara kedua-duanya itu, maka sebab itulah kita wujudnya banjaran Titiwangsa. Banjaran Titiwangsa yang berdiri megah, yang merupakan satu tulang belakang bagi semenanjung Malaysia, terjadi disebabkan oleh pelanggaran berkenaan. Jadi daripada situ wujudnya bukit bukau dan lembah. Segala-galanya kita boleh ceritakan secara general, secara asal mulanya adalah daripada proses pelanggaran kepingan kerak bumi berkenaan. Selepas daripada berlaku pengangkatan, apabila berlaku pengangkatan kerak bumi, maka kerak bumi terdedah kepada aktiviti proses selanjutnya kita panggil dia proses denudasi ataupun proses hakisan, luluh hawa, hakisan dan juga pengangkutan. Daripada proses inilah maka dia mencorakkan bukit-bukit berkenaan kepada ada lembah di antara
satu tempat dengan satu tempat tu ada sungai di antaranya, dan sungai-sungai berkenaan bukan sahaja dia mengalir ikut arah yang dikehendaki, tetapi dia mengikut pola dia sendiri. Pola-pola itu adalah dikawal oleh, dia panggil dia sebagai struktur di dalam bumi itu sendiri. Sebagai contoh, kita tahu bahawa di permukaan bumi disebabkan oleh pelanggaran, maka disebabkan daya manfaatan yang tinggi, maka berlakulah sesuatu retakan atau pecahan yang boleh terjadi ke atas kerak bumi, dan juga batuan-batuan dia yang sedia wujud sebelumnya, dan kemudian pecahan-pecahan inilah kita panggil dia sebagai macam sesar ataupun kekar, dan juga jenis-jenis retakan lain. Dan daripada sinilah, daripada retakan yang berlaku, memberi satu cara ataupun satu kaedah untuk sungai itu mengalir melalui zon-zon retakan berkenaan. Sebab sungai akan mengalir melalui zon-zon yang lemah. Jadi sebagai contohlah, satu bukit, kemudian dia ada satu retakan. Daripada retakan itu adalah bermulanya air keluar dari retakan, dan kemudian dari situ adalah bermulanya sungai. Dan sungai lama kelamaan akan menghakis, maka terbentuklah lembah sungai. Jadi kalau kita ikut, lembah sungai itu sendiri adalah asal mulanya adalah retakan yang terjadi secara semula jadi. Jadi akan Pak Cucu ceritakan dari segi struktur geologi dalam episod yang akan datang. Jadi di proses perebutan ataupun proses luluh hawa yang terjadi di atas batuan menjadikan batuan terurai. Sebagai contoh, batu akan terurai, dia akan membentuk pasir, akan membentuk lumpur, dan kemudian terasing daripada bahan asalnya, dan kemudian dari situlah ejen yang membawanya adalah sungai. Sungai akan membawa bahan-bahan yang terurai itu tadi melalui sungai, dan kemudian terangkut dan kemudian diendapkan sama ada di persekitaran sungai itu sendiri, atau di lembah sungai itu sendiri, ataupun dibawa terus ke muka kuala. Jadi inilah proses-proses pengangkutan. Jadi bentuk-bentuk muka bumi itu adalah hasil daripada kombinasi di antara luluh hawa, hakisan, pengangkutan. Jadi daripada situlah maka berlakunya pelbagai bentuk rupa bumi yang beralun. Itu kalau kita tengok di kawasan kita di Malaysia atau di kawasan yang beriklim tropika, yang mana kita ada banyak hujan, dan kemudian sungai kita aktif sebagai ejen pengangkutan, dan juga sebagai ejen untuk hakisan. Jadi kalau kita meninjau ke kawasan yang beriklim sejuk, jadi sebagai contoh kita pergi ke kawasan garis utara, jadi yang mana didapati banyak salji. Jadi salji itu sendiri adalah merupakan ejen pengangkutan juga, dan kemudian boleh membentuk morfologi ataupun rupa bentuk bumi yang berbeza jika berbandingkan dengan iklim tropika. Jadi proses hakisan atau proses disebabkan oleh glasier akan berbeza dengan proses hakisan disebabkan oleh sungai. Itu ada bergantung pada iklim. Jadi sebagai contohlah, di Malaysia walaupun kita kata kita beriklim tropika, tetapi rupa bentuk yang disebabkan oleh hakisan glasier masih lagi kita boleh tengok di Malaysia.
Kalau kita ke Sabah dan kita perhatikan gunung yang tertinggi sekali di Asia Tenggara, iaitu Gunung Kinabalu dengan ketinggiannya lebih daripada 4 km. Kita dapati bentuk-bentuk yang ada di Gunung Kinabalu itu sendiri adalah hasil daripada proses hakisan disebabkan oleh air batu, oleh ais ataupun oleh glasier. Jadi dengan kata lain, pada masa dahulu Gunung Kinabalu itu adalah diselimuti oleh salji. Dan umpama kita perhatikan pada masa sekarang ini adalah umpama macam seolah-olah macam Fujiyama di Jepun, di mana kawasan atasnya ada diselimuti oleh salji. Begitu juga dengan yang ada di Gunung Kinabalu. Tetapi itu adalah terjadi jutaan tahun dahulu. Kenapa kita mengatakan kita boleh membuktikan bahawa itu adalah daripada hakisan air batu atau hakisan oleh glasier? Sebab semua bahan-bahan yang diangkut oleh glasier itu berada di bawah daripada di sekeliling kawasan Gunung Kinabalu, iaitu di sekitar kawasan Kampung Pinusuk. Jadi Pinusuk itu merupakan satu kawasan ataupun kawasan sedimen ataupun kawasan saki baki daripada bahan yang diangkut daripada glasier atau daripada air batu dan kemudian diendapkan di kawasan Pinusuk, di kawasan Undasang. Jadi itu dari ciri-ciri sedimen berkenaan memang menggambarkan ciri-ciri endapan daripada glasier. Kutub utara kita tengok memang bentuk rupa bentuk morfologinya, dan kemudian kita tengok di Gunung Kinabalu pun adalah merupakan fenomena yang sama, di mana disebabkan oleh hakisan glasier. Jadi itu merupakan dua rupa bentuk yang ataupun dikawal oleh sungai dan juga oleh ais. Bagaimana dengan situasi yang berlaku di kawasan yang panas, umpamanya kawasan gurun. Kawasan gurun kebanyakan batuan atau kawasan morfologinya adalah dibentuk oleh lelasan ataupun sandblasting, disebabkan oleh ribut pasir dan sebagainya. Kita tahu bahawa di kawasan gurun penuh dengan pasir. Jadi morfologi atau beberapa bentuk-bentuk muka bumi yang ada di kawasan padang pasir itu adalah dikawal sepenuhnya oleh cuaca panas yang ada di kawasan gurun itu sendiri, dan juga hasil daripada ribut pasir, dan daripada situlah berlaku abrasi, proses abrasion terhadap batuan, dan morfologinya adalah berbeza jika berbandingkan dengan morfologi yang dibentuk oleh aktiviti air. Sebenarnya hasil daripada ejen-ejen geomorfik ini sama ada air, angin dan juga ais membentuk macam-macam morfologi. Jadi morfologi yang berbeza, cantik dan merupakan tarikan menjadi tarikan dunia. Okey. Banyak di antara tempat-tempat pelancongan yang betul-betul terkenal di seluruh dunia adalah mempamerkan morfologi sesuatu kawasan, mempamerkan macam mana rupa bentuk bumi, keunikan sesuatu bentuk yang terjadi hasil daripada hakisan. Jadi dengan kata lain, ejen-ejen yang membentuk morfologi ini adalah tak lain tak bukan cuma 3 perkara. Yang pertama adalah air, yang kedua adalah angin, yang ketiga adalah ais ataupun glasier. Jadi ke mana-mana kita pergi sekalipun di serata dunia ini, kita akan
nampak perbezaan morfologinya adalah bergantung pada apakah tindakan-tindakan daripada ejen-ejen geomorfik ini. Jangan lupa like, subscribe dan share video ini untuk manfaat kita semua demi memasyarakatkan geologi negara. Bye bye. Assalamualaikum.